Yang berbahagia Piu Said, pencetus Umar Said yang datang dari negeri Perak Darul Ridwan. InsyaAllah pada malam ini kutipan derma untuk Mahat Tahfiz beliau, iaitu Mahat Tahfiz Vocational di Perak. Jadi sama-sama kita menyembah untuk Tahfiz di Perak. Dengan itu dipersilakan yang berbahagia Ustaz untuk menyampaikan kuliah. Silakan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lin nabiyil karim wa sahabatil kiram. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal hamdalillah nahmaduhu ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اجتباه ربه رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على النحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلى هالك. أما بعد. Yang saya hormati pengacara majlis, jawatan kuasa surau, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana kita dapat bertemu pada tahun ini selepas ataupun masih lagi dalam proses pemulihan daripada COVID-19, dan sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bencana ini Allah segera angkat daripada bumi Malaysia khususnya dan dunia ini secara amnya. Walaupun dapat tahu pula akan datang ura-ura ataupun berita yang sampai kepada kita tentang wabak yang baru pula. Na'udzubillahi min zalik. Moga-moga Allah jauhkan kita daripada yang demikian itu. Antara doa yang Nabi ajar kepada kita untuk kita baca sokma, iaitulah membaca Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Yang ni bagus tuan-tuan amalkan, membaca sama ada selepas solat fardu 3 kali ataupun khususnya selepas subuh 3 kali, selepas maghrib 3 kali. Tapi kalau kita rajin, kita baca sokma lepas habis. Dan niatkanlah ketiga-tiga bacaan tersebut untuk meninding diri kita ni daripada ancaman-ancaman, perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala hantar yang boleh kita elak dengan doa. Ada takdir yang tak boleh kita nak elak, ada takdir yang boleh kita elak, salah satunya dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa apa? Bismillahirrahmanirrahim tadilah yang kita amalkan. Termasuklah doa-doa yang maksur daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan doa para ulama yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur pada Allah sebab kita makin hari semakin pulih. Walaupun kes naik pula semalam 6, kemudian jadi 12, kemudian diturun naik turun, tapi dalam kadar 2 digit nombor dan tidak banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Cuma kata ketua pengarah kesihatan, nak isytihar Malaysia ni bebas Covid mesti 28 hari direct tidak ada kes, kosong 28 hari baru kita isytihar tak ada COVID-19 dekat Malaysia ni. Tapi setakat ni belum sampai tara tu lagi, masih kena berhati-hati. Australia breakdown dia, istilah apa? Lockdown. Buat pula sekali lagi PKP dia lah, sebab 100 kes hari tu semalam ke kemarin. Jadi kita tak harap Malaysia jadi macam tu. Moga-moga Allah jauhkan kita dengan perkara tersebut insya-Allah. Baik tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sekalian, mukaddimah kuliah kita yang sebentar ni sebab tak lama sampai isyak aja, iaitu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah anir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala
daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi telah bersabda, inna rajulaini mimman dakhala an-nar ishtadda siyahuhuma. Ada dua orang lelaki yang masuk dalam neraka yang bersangatan menjerit dia. Duk jerit. Orang Kelantan jerit ni nangis. Kita panggil benda duk teriak lah. Duk jerit. Duk melaung. Duk melalak dalam neraka tu. Dua orang. Faqala Rabbu Azza wa Jal. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut kepada para malaikat, keluarkan mereka berdua tu. Yang menjerit kuat tu, keluarkan mereka berdua. Nampak? Kita tak harap kita kategori ni lah, takkan masuk neraka insya-Allah. Kita harap masuk syurga direct terus. Tak ada dia checkpoint pertama neraka, checkpoint kedua syurga, tak say yang tu. Kita nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala direct terus. Kalau boleh bi ghairi hisab, tanpa hisab kalau boleh. Sebab hisab ni ada dua jenis. Sama ada yasir, mudah, ataupun yang asir, yang payah. Kalau mudah macam mana? Tengok muka kita, beres bawah, lepas terus. Tapi kalau dia start check pasport check, IC check, muka tampering pula check lagi, rekod dia check, berat nenang kita tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala. Kita nak yang hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi, lepas tu masrura, gembira dia kembali kepada keluarga dia. Jadi hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, ni kisah hadis yang menyebabkan Nabi gelak. Nabi cerita bab ahli neraka yang akhir masuk syurga, akhir keluar daripada neraka, dan juga akhir yang masuk syurga di kalangan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, kata ulama, umat Nabi Muhammad ni semua masuk syurga Allah, illa man aba, kecuali yang tak si masuk, yang tak nak masuk. Yang tak nak masuk macam mana? Man ata'ani, siapa taat kepada aku, dakhalal jannah, masuk syurga dia. Wa man asani, dan siapa melawan aku suruh buat gini dia tak buat, aku suruh buat tu dia lawan, maka dia akan masuk. Itu disebut sebagai aba. Aba maksudnya macam Allah sebut aba wastakbara. Syaitan dia aba, dia enggan sujud pada Nabi Adam untuk muliakan Nabi Allah Adam AS, takriman lahu. Kemudian wastakbar, dia angkuh dengan kedegilan dia. Maka kata Rasulullah, setiap umatku masuk syurga belaka. Amin. Moga orang pada meeting malam ni ataupun yang tengok live kita pada malam ni dan keseluruhan sanak saudara kita ni masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Jaminan daripada Rasulullah. Tu sebab ada hadis dalam kitab Fathul Mazi ni juga menyebut sampai akhir zaman ni umat Islam ada sampai tahap dia tak kenal apa itu salat, apa dia semayang, apa dia zakat, gapo dia tutup aurat. Satu tahap, ni tahap yang mana iman memang sangat-sangat sikit, kecuali ada kalimah yang dalam diri dia tu la ilaha illallah, tu je dia ada. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa lebihnya la ilaha illallah ni? Maka jawab Nabi SAW, kalau ada kalimah la ilaha illallah, kok mana pun akan masuk syurga Allah satu masa nanti. Cumanya kalau kita pegang la ilaha illallah saja, dak semayang bang, dak tutup aurat, jadi pondang, maknya, tiga suku dan sebagainya, lawan Allah Subhanahu wa taala, maka tetap masuk neraka sekejap. Sekejap kita sebut sekejap, tapi memang berat nananglah tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, sifat neraka itu sendiri mengazabkan kita. Okey. Kemudian falamma, tak kala mana dikeluarkan mereka berdua tersebut, dikatakan Allah berfirman kepada mereka berdua, li ayyi syai'in ishtadda siyahukuma. Bapa mu duk jerit sangat dua-dua ni, duk teriak, duk berlolong dalam neraka ni, bapa? Allah tanya kepada dua orang di neraka ni. Qala, maka dua-dua ni jawab. Dengar ni hadis ni riwayat Imam Tirmizi. Hadis ni bertaraf walaupun dhaif, tapi kita boleh jadi fadail amal satu, dan dia tak boleh kata dhaif ni tak boleh tolak terus. Tak. Ada orang kata dhaif ni tak boleh pakai terus, tak? Tak. Boleh kita ambil sebagai cerita ni, cerita betul daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'alna dzalika, ya Rabb, dia kata wahai Tuhan, kami buat gini ni
litarhamana, supaya kamu tolong kesian kepada kami. Kan anak-anak kita tuan-tuan, saya tadi pergi taman do Islam. Pandai dia, nak keluar kena lalu kat kedai dia tu. Itu paling cerdik dah. Bila lalu kau tu bawa budak-budak pula, nampak barang tu nak ni habis, nak ni nak belaka. Dah kita duit dah orang nak banyak dah. Tapi nak juga, terpaksa kita layan. Kalau tak gerak duduk situ kerah, kejung, nangis. Sama juga dengan retina kita. Pergi ke damah, dia buat kerah. Tak, bukan sebab apa? Dia nak perhatian kita. Nak perhatian. Anak kita nangis ke, suami nangis ke, isteri menangis ke, sebab apa dia menangis? Bukan sebab sakit sangat, sebab nak perhatian kita. Maka dua orang ni yang Allah tanya bab apa menangis ni, dia kata fa'alna dzalika litarhamana, kami buat gini ya Rabb untuk kamu kesian kepada kami. Qala, maka berfirman Allah, inna rahmati, sesungguhnya rahmatku, lakuma, bagimu berdua ni, antantaliqa, apa dia? Untuk kamu pergi kedua ni, rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia kata rahmat aku padamu berdua ni, tantaliqa, mungkin balik, pergi balik, mudah keluar daripada neraka ni, mungkin balik, fatulqiya anfusukuma haitsu kuntuma minan nari. Rahmat aku padamu ni, dua orang ni neraka, mugi balik tempat mu naik tadi, mugi terkejung balik masuk neraka. Allah khabar gitu kat dua-dua ni. Dengar cerita ni siapa habis, jangan balik dulu. Nah. Fayantaliqani, maka dua-dua pun pergi. Sebab Allah perintah, pergi terkejung balik. Kata rahmat, dah guna kena terkejung ni. Nah, kalau kita rahmatan lil alamin kan zaman dulu, nak rahmatan lil alamin kan, nak kata rahmat dak apa kena terkejung. Tapi disebabkan yang turunkan titah ini Allah, fayantaliqani, dua-dua pergi, fayulqi ahaduhuma nafsahu fayaj'aluha alaihi bardan wa salama. Salah seorang daripada dua orang ni, seorang terkejung dulu, terkejung dalam neraka, tak ada cakap banyak, sebab Allah perintah. Tiba-tiba bila jatuh dalam tu, Allah jadikan neraka tu barda, sejuk, wasalaman, dan selamat bagi dia. Nampak? Allah boleh buat. Kita tak boleh buat, Allah boleh buat. Ada. Fayantaliqani wa yaqumul akhar. Dan seorang lagi. Seorang terkejung dah, seorang lagi duduk atas tebing, tak terkejung. Fala yulqi nafsah, dia tak terkejung dalam tu. Fayaqulu lahu rabb, maka Allah berfirman pada dia tak terkejung ni, ma mana'aka an tulqiya nafsaka kama alqa sahibuk. Bapa mu tak terkejung macam gang mu tadi? Allah tanya pada dia tu. Ni dialog dia. Fayaqulu, jawab dia, hujah dia kuat, inni la arju, wahai Allah, wahai Tuhan, aku ni sangat harap alla tu'idani ba'dama akhrajatni, mu jangan kembalikan aku lepas mu keluarkan aku. Aku harap sangat wahai Allah, tu sebab aku tak terkejun. Fayaqulu lahu rabb, maka Allah Subhanahu wa taala pun berfirman kepada dua-dua ni, laka rajauka, bagimu yang berharap yang tak terkejun tadi, mu dapat apa yang kamu minta tadi. Nah, fayadkhulani jami'al jannata birahmatillah, dan dua-dua ni masuk syurga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun hadis ni walaupun membicarakan tentang orang paling akhir masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dan paling akhir keluar daripada neraka Allah Subhanahu wa taala, kita kena beringat janganlah kita dikategorikan di kalangan orang yang masuk neraka dulu. Azab Allah amat-amatlah pedih tuan-tuan macam Allah. Dalam kitab At-Tazkirah Al-Imam Al-Qurtubi menyebut tentang ahli neraka ni, dia meraung minta tolong dengan Allah Subhanahu wa taala 70 tahun. Ada riwayat kata alfasana, 1000 tahun. Tolong tu 1000 tahun. Malaikat Malik Zabaniyah. Malik ni bukan Malik ke gangster. Itu Aaron Aziz. Tak gangster langsung, muka baik, tapi jadi gangster. Nak sebutnya tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala Malik Zabaniyah, yang duk jaga neraka, ketua sebagai penjaga neraka ni, yang lain banyak lagi, malaikat-malaikat lain, pembantu-pembantu beliau. Nak sebut Malik Zabaniyah ni, bila mana orang minta tolong dengan dia,
1000 tahun baru dia nyaut. Dia menyahut 1000 tahun. Ada yang kata 70 tahun. 70 tahun bukan 70 tahun dunia. 70 tahun akhirat. Sehari akhirat, 1000 tahun dunia. Kalau 70 tahun, tak keseksa. Minta tolong tu pun seksa dah. Tolong weh. Tolong weh. Kalau lagu Kelantan, baliklah weh. Baliklah weh. Ni tolong weh. Tolong weh. 1000 tahun. Dan 1000 tahun bila mana Allah izinkan Malik menjawab. Malik jawab apa? Dalam surah Al-Mulk kita baca. Jangan tinggal Al-Mulk tuan-tuan sekalian. Bukan saya seorang pesan ni, Tok Guru pesan, almarhum Tok Guru kita pesan. Baca Al-Mulk. Sampai kita dorang cetan pun baca Al-Mulk. Sebab Allah, Nabi nak umat dia ada Al-Mulk dalam dada masing-masing. Maksudnya, hafal. Sambil hafal, kita tengok Quran, musyahadah. Nak mari surah, kita boleh baca. Nak balik pada surah, kita boleh baca. Nak tidur, kita boleh baca. Surah Al-Mulk, hiya munjiyah. Dia boleh menjadi penyelamat kita di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kita berat sangat nak buat benda ni? Kata ulama, sebab manusia berat nak buat ibadat, satu je punca dia, sebab banyak maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Bukan nak kata ke tuan-tuan, kata ke hamba. Kita nak pegang Quran mushaf, nak a'udzubillah tu pun, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Aku minta jauh dengan Allah daripada setan yang direjam. Pun tak mampu kita nak baca Quran lagi. Sadaqallahul azim. Kelas, habis. Nak solat malah, nak puasa malah, nak zakat malah, nak sedekah malah, semua malah. Akhirnya, maka ulama sebut, sebab apa jadi malas? Sebab kata dia, taqwa ni, iman ni, yazidu bitta'ah. Dia bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu, dan dia akan berkurang iman kita ni dengan kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yadzu billahi min zalik. Moga-moga Allah jauhkan kita daripada perkara-perkara tersebut insya-Allah. Hadirin mata Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu mukadimah saya pada malam ni. Kita ada masa lebih kurang 30 minit lagi. Malam ni tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, saya nak sebut kepada tuan-tuan tentang tugas kita sebagai umat Islam. Apa tugas kita atas muka dunia Allah Subhanahu wa taala? Adakah sekadar kita berkeluarga, cari isteri, cari suami, lahirkan anak, jaga anak sampai besar, nikahkan anak, kemudian kita mati, ataupun jaga cucu dulu sebelum kita mati? Adakah sekadar tu hidup kita? Maka ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebut kepada kita tuan-tuan sekalian, Allah kata, kuntum, kalian kamu ni wahai umat Islam, khaira ummah, sebaik-baik ummah. Umat Islam sebaik-baik ummah. Tak ada ummah yang boleh challenge umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orangnya kecil tapi pahalanya besar. Umurnya pendek tapi amalannya banyak dikirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok bulan Ramadan baru ni. Walaupun kita semayang di rumah, nangis-nangis, pak cik tak boleh mari surah. Tak boleh. Tok bila pergi azan, semayang, balik. Tarawih tak boleh buat kat surah, masjid tak boleh buat. Buat di rumah. Maka kita jadi imam di rumah. Ada yang menangis-menangis lah. Ada yang gembira sampai ke sudah. Dia minta PKP ni, kalau boleh sampai bila-bila. Khususnya kaki tangan awang yang tak kerja ni. Nak. Dia kata tak ada kerja, tapi bekerja juga di rumah. Sebab dapat gaji. Saya pernah alami situasi tu. Saya cuti bergaji penuh waktu sambung belajar buat master dulu. 2 tahun cuti, gaji penuh. Itu baru CPPTB. Cuti bergaji penuh tanpa beasiswa. 2 tahun. PhD 3 tahun. Gembira dah sebab dia dapat cuti, dapat gaji, dapat belajar. Nampak? Hebat. Kalau kata dapat HLP, hadiah latihan perindustrian pula. Apa ni latihan apa? Pendidikan tu. HLP, gaji penuh, beasiswa, cuti penuh. Oh, gembira tuan-tuan betul lah. Raya Cina hari-hari. Seronok. Tu sebab kadang-kadang ada orang belajar, gagal belajar, gagal habiskan master, gagal habiskan PhD. Dia berjaya habiskan gaji dengan duit beasiswa je. Sebab benda, dia buat kerja lain. Yang ni orang khianat tuan-tuan macam Allah SWT. Khianat. Orang suruh mengaji, buat kerja lain. Ngaji-ngaji lah. Dapat gaji dah. Ni contoh. Maka pada musim PKP ni ingat balik. Kita ulang balik, refresh ataupun ingat balik, flashback balik.
Macam mana keadaan kita duduk di rumah ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seorang suami, dia ketua dalam keluarga dia. Kuntum khaira ummah, kamu sebaik-baik ummah. Ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk manusia. Kita semua ni, bukan ustaz, bukan Tok Iman, Tok Bila, tapi kita ni, orang Islam, dikeluarkan untuk manusia. Tugas kita ta'muruna bil ma'ruf, suruh orang buat baik. Salah satu caranya nak suruh buat baik, malah ni di kuliah kita pun share, iklan. Datang weh, datang. Dapat seorang tarik, pahala kita dapat. Suruh orang buat baik dalam Facebook. Tuan-tuan ada Facebook, suruh orang buat baik. Hari ni jom kita selawat. Hari ni jom kita baca Quran. Hari ni jom kita sedekah. Cukup memadai perkataan kita sebut ataupun tulis je Allah. Tulis dalam wall kita tu Allah. A-L-L-A-H, Allah. Orang kata apa dia tulis Allah saja. Sedangkan orang yang sebut Allah dapat pahala juga ke kita. Ada juga orang buat segeleng, buat status. Tolong semak selawat ni betul tak ejaan dia. Kita pun baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita pun komen. Kita pula luruh benduk nak. Oh betul dah ni, betul dah. Padahal dia trik nak suruh orang baca selawat. Dia bukan tipu. Dia tanya, betul tak selawat saya tulis ni? Bila kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita dapat pahala 10. Dia dapat pahala 10. Man sanna sunnatan hasanah, siapa yang melintih satu jalan yang baik, kita suruh orang buat baik. Tapi dorok cetong, ada Facebook bisnes sokmo, dan dia niaga kokoting, bisnes sokmo. Mau belilah kokoting, pas cerah beli kokoting. Apa ambil kesempatan sikit, suruh orang baca Quran ke, suruh taat kepada Allah, itu yang kita boleh buat. Ta'muruna bil ma'ruf, suruh orang buat baik. Yang ni mudah, tuan-tuan sekalian. Yang ni mudah. Ajak isteri, ajak anak, mudah lagi. Yang paling payah kata ulama, wa tanhauna 'anil munkar, untuk kamu cegah kemungkaran. Yang ni payah. Nak cegah kemungkaran ni ada 3 cara. Sahabat Nabi kata, siapa-siapa yang lihat kemungkaran, maka dia kena cegah pakai tangan dia. Pakai tangan maksudnya dengan kekuatan dia, dengan kekuasaan yang dia ada. Kalau dia jadi ketua kampung, kalau dia jadi pengulu, jadi adung, jadi ahli parlimen, jadi esko, jadi menteri besar, jadi menteri, jadi Perdana Menteri, jadi apa jawatan yang besar, mu kena guna kekuatan yang kamu ada tu untuk cegah kemungkaran. Dan tuan-tuan perhatikan zaman kita, ini disebut sebagai zaman fitnah. Nabi kata badiru bil a'mal, segeralah buat amal, banyak buat amal, segera. Fitanan ka qata'il laili muslim, kata Rasulullah. Fitnah akan datang seperti mana malam yang meliputi. Ni malam tadi cerah, mari malam gelap tak nampak dah, menyeliputi. Yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Ada orang yang waktu pagi dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mari waktu petang kafir dia. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Pada waktu petang dia beriman, pada waktu pagi pula dia kafir. Sebab apa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agama dia dengan sedikit mata benda dunia. Ni zaman kita sekarang, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang memperdagangkan agama, bukan menunggang agama, dia dagangkan agama. Bila mana kita tegur baru ni status seorang yang figure lah, followernya jutaan, 3 juta lebih, tentang isu pakai bikini bottom, tak, maka dia kata dalam status terbaru, Ustaz Dusuki tegur, PU Ami tegur, ni ramai orang tegur ni. Semalam dia up status, dia ambil gambar keldai, gambar unicorn, dia letak dekat muka Ustaz Dusuki. Dia kata macam comel je. Tak, comel letak gambar Ustaz sebelah gambar dia, pakai tudung, duk salam dengan mak ayah dia. Dia jatang, orang jatang. Status sebelum tu dia kata seolah-olahnya kita kecam dia ni, salah kita pula kecam dia. Adakah perlu saya keluar daripada agama ni? Lebih kurang macam itulah ayat dia. Kita boleh rujuk balik. Sahabat tara tu, dia mainkan hakidah, tuan-tuan, macam Allah Subhanahu Wa Taala, dia mainkan Islam. Apa salah dia? Akaun Instagram tu akaun dia. Kenapa orang nak marah? Ni pemikiran yang berlaku sekarang. Tu sebab kita kata jangan pergi jumpa pakar untuk buat bedah plastik. Mungkin jumpa pakar psikiatri untuk cek kepala otak tu betul ke tak betul.
Betul ke tak betul? Kita sebut banyak kali tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala, JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, panggil dia ni zaman dulu lagi, zaman Pakatan Harapan jadi kerajaan, panggil dia. Sampai ni kita tak tahu status dia tu, dia lelaki ke, dia perempuan ke, dia khunsa ke, tak tahu. Bila heboh isu ni, keluar pula geng dia seorang lagi, muncul. Yang 2 kali bertaubat, 2 kali U-turn, tak jadi taubat. Dia kata dia berbangga pergi Mekah, tak perlu pakai pakaian wanita, dia pakai pakaian lelaki. Yang tu kita salute kat dia lah, bagus dia ni. Tapi hakikatnya hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, keluar statement kemarin, dia kata tubuh dia 70% dah perempuan dah. Tinggal 30% lagi yang asli lelaki. Tengok tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa nak buat silakan, kalau nak cantik boleh, nak cantik silakan cantik. Ni pemikiran yang berlaku sekarang. Dah kita nak buat benda orang awam, dengar saja ke? Bila mana ada ustaz tegur, kita cuba share benda tu. Share. Tolong hati-hati anak-anak kita. Jangan terjadi isu-isu yang teruk macam ni, yang menyebabkan kedurjanaan berlaku pada Islam. Banyak fitnah yang berlaku sekarang tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, yang kadang-kadang kita buat dono, buat tak sedar je, sedangkan perkara ini besar berlaku dalam masyarakat kita. Kemudian hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita semua kena jadi da'i. Bukan kena masuk uji bakat da'i TV3, tak ya. Itu da'i, itu nama je, jenama. Nak sebut pada kita da'i ni orang yang mengajak orang ke arah kebaikan. Kita dah baik, insya-Allah yang mari ni baik belaka. Bila kita baik seorang, orang tak marah kita tuan-tuan, sebab kita baik. Tapi kalau kita jadi soleh, orang tak marah. Bila kita start jadi muslih ni orang nak membaikkan orang juga. Orang lain tak baik, kita nak jadikan dia baik. Waktu tu orang akan mula benci pada kita. Benci dia bukan benci biasa tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala benci sampai tahap luar biasa. Semalam saya sebut dah di masjid mana malam. Masjid saya sebut dah. Saya tegur sepasang artis. Apa jawapan dia? Dia cabar kita, ustaz tolong nikah, sebab dia tak menikah. Duduk dengan pasangan dia tak menikah dalam PKP baru ni. Alasan dia tak boleh nak menikah. Betul lah, waktu tu alasan tak boleh nikah. Tapi bapa mu duduk gitu macam suami isteri. Kita sebut pada dia, nikah lah. Sebab saya pernah PM sekali pada dia, tolonglah nikah. Fitnah, sebab dia ramai followers. Yang kita risau follower dia ni, tu sebab Ustaz Azhar Idrus sebut tadi. Netizen. Dia kata benda apa dia tadi? Netizen bodoh, dia kata. Ada yang jahil tu bodoh, yang minat pada agama kadang-kadang jadi bodoh juga. Sebab banyak sangat tanya benda yang dah nampak depan mata. Kenapa dia kata macam tu? Sebab netizen ni, dia punya taat kepada figure yang dia kenal ni, sampai dia menafikan kebenaran yang ada. Kita khabar nikah lah. Saya PM Pak Wer dia. Pak Wer dia jawab Malik. Dia kata, ustaz payah sekarang nak kahwin. Saya kata, payah. Kena usaha lah. Saya nasihat jangan up dalam media sosial. Kamu pergi mana-mana berdua-duaan. Jangan up jangan up. Maknanya bila kamu up, orang tengok, followers kamu tengok dan mereka meniru. Kita ingat saranan kita dia dengar, rupanya sama. Akhirnya kita tegur secara terbuka. Orang kalau tegur private, ada orang kata marah ustaz telah mengaibkan orang. Tuan-tuan kena dengar hujah saya pula. Bapa saya tegur terang-terang, tak tegur kod private. Sebab jarang benar yang private ni dia balah. Kadang tak tengok langsung. Di Kelantan ni, Leni tuan-tuan sekalian, orang jual produk. Kalau contoh saya berniaga kokotin. Kalau saya ni seorang perempuan, nak larikan jualan saya, contoh Leni, membesarkan benda, kelapa contoh. Saya sebut kelapa lah. Dia punya Insta famous. Insta famous ni orang famous lah, yang ada ratusan ribu followers. Dia sanggup jual tubuh dia semata-mata nak tunjuk ataupun nak melariskan jualan. Nak bayar berapa kat dia? 1,000, 2,000, 3,000. Memang betul, ramai Leni. Makin tuan-tuan buat kontroversi, makin laku jualan tuan-tuan. Nak jual obat kuat, Tokak Ali, Tokak Mamat, ikut tuan-tuan. Buatlah kontroversi, insya-Allah ramai orang lihat. Tu yang dia ajar dalam marketing. Kena buat fan page. Page kita tu kena tarik followers. Kalau dulu kita tembak nak memanah satu tempat jarak jauh 80 meter, 90 meter,
Learning dia kata senang je. Tarik benda tu ke dekat, kita tembak daripada dekat. Iaitu macam mana? Tarik dulu orang mari. Dan learning dia tarik orang macam mana? Baru ni kita tegur pasangan. Nama benda dan makhluk tu tak? Teruk yang amat sangat. Dia jual alat-alat tentang wanita ni, dia siap tunjuk dia bersetubuh dengan suami dia dalam video. Yang ni saya paling tengok, paling Masya Allah. Inilah fitnah paling besar sekali. Inilah fitnahnya. Mungkin tuan-tuan tak ada Facebook, tak tahu. Kita jenuh dalam Facebook ni, orang dok tag, tolong tegur Ustaz, tolong tegur, dia print screen, hantar kita. Tak termasuk lagi yang besar-besar, nama-nama yang besar. Semua ni tuan Allah Subhanahu Wa Taala menjual agama dengan sebab nak harta benda dunia. Bila kita tegur benda ni, dia kata halal, rezeki kami halal, jual beli halal. Semua yang berlaku dalam masyarakat kita, tuan-tuan, kita sebagai da'i kena cegah daripada mereka melakukan perkara tersebut. Paling common sekali tuan-tuan sekalian, iaitulah jangan beli produk-produk mereka. Tapi tetap ramai orang tegar beli juga. Dia tahu dah si fulan ni nak dapat ramping perut dia macam hengga tu, dia buat bedah plastik. Dia pun jual produk, contohnya air menguruskan badan. Tengok badan saya slim river. Kita percaya pula kan dia, sedangkan dia tunjuk dah, aku dapat macam ni, buat pembedahan plastik. Hamba Allah ni tuan-tuan Allah, dia mengeluarkan jutaan ringgit baru ni, yang sampai bekak cobong muka dia. Dia nak buat benda, lesung pipik palsu. Dia kena jahit kat dalam ni, bekak muka, cobong. Lesung pipik dia ni boleh bertahan 12 bulan kalau jadi. Lepas 12 bulan kena buat balik. Punya nak nampak cantik tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia jual produk kecantikan. Kita yang bodoh ni beli pula produk dia. Nak cantik macam dia. Hey, mu ni tak reti bahasa ke? Dia tipu mu tu. Produk tak kualiti, tipu pula orang, dia buat benda cara lain, tiba mu nak tiru, nak jadi cantik macam dia. Dia tu jantan, orang lelaki. Allahu Rabbi, nak marah tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala. Ni keadaan yang berlaku sepatara macam tu. Orang kita tak reti, nak beza antara yang betul dengan yang tak betul. Tu tuan kena ingat tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kena ingat da'i. Maka da'i dia ada mad'u, orang yang dia ajak. Siapa dia? Dalam masyarakat kita ada kategori jahil murakkab. Jahil sungguh. Wuduk pun tak reti. Orang tanya wuduk tu benda, wuduk tu tak tahu, tak tahu. Ni jahil tukir ataupun jahil murakkab, jahil tukir. Bodoh sungguh. Orang Kelantan kata bodoh ketok. Bodoh lagi, ketok lagi. Mana orang macam ni tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kita jauh daripada dia, ajak dia untuk kenal agama Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kadang-kadang orang macam ni lebih baik amalan ni. Baru ni saya dengar seorang ceramah daripada seorang ulama daripada Syria. Dia mengisahkan bagaimana seorang penggali kubur. Ni kisah orang belajar ilmu dan kisah orang sponsor orang belajar ilmu. Dia penggali kubur. Akhirnya menjadi seorang ulama yang besar di Syria. Dan anak-anak dia semua ulama belaka. Dia gali kubur, satu hari datang seorang wanita. Dia kata si fulan akan datang jenazah, nanti tolong gali kubur dia. Selang dalam 10 minit lepas tu, mari jenazah. Dia dah siap. Cepat benar gali kubur. Siap gali kubur. Waktu turunkan jenazah tu macam Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba kubur tadi tu berubah menjadi raudah, taman daripada taman-taman syurga. Terkejut dia. Lepas terkejut dia, berubah benda tu, tiba-tiba datang seorang berkuda. Mari ambil jenazah dia tu, jenazah yang nak dibuat turun tu, dia buat lari. Tak tahu ke mana, akhirnya penggali kubur ni pengsan. Dia pun pengsan. Orang pun kejutkan dia, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Lepas tu dia tanya, siapa wanita tadi? Tapi tak ada nak tanya dah sebab wanita tu dah berlalu dah. Selang berapa lama tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, mari pula perempuan ni. Dia kata, tolong sediakan kubur sebab jenazah akan sampai nanti. Dia pun sedia kubur. Kali ini tuan-tuan Allah, dia nak tengok perempuan ni. Marilah jenazah, dia buat turun. Bila buat turun dalam kubur tersebut, kubur tadi berubah pula jadi taman daripada taman-taman syurga. Kali ini dia tak pengsan. Dia dah makan ubat gamanya, tak pengsan dia. Dia nak tunggu. Last sekali lepas dia ke bumi, semua dia tanya kepada fulan, perempuan tadi, fulanah tadi, dia kata, wahai perempuan, aku nak tanya kamu siapa dan siapa yang dua-dua tu. Yang kemarin dulu tu seorang, yang ni siapa?
Dia kata, wahai fulan, aku ni mak kepada dua orang yang kamu tanam tu. Aku mak dia. Yang pertama tu anak aku, yang kedua ni pun anak aku juga. Yang pertama tu kerja dia belajar. Dia belajar agama. Belajar agama, akhirnya mati. Tak ada anak, mati. Macam kemarin, semalam, hari Jumaat, anak Datuk Faizul, Qari Pahang, meninggal dunia. Muda lagi. Hari Jumaat meninggal, aksiden. Tak. Allah tarik nyawa. Sebab nyawa ni tak perlu umur kita panjang ke pendek ke muda ke tua ke. Kalau mati, mati. Nah. Moga-moga Allah matikan kita dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Kemudian hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, yang kedua tu dia kata, anak aku juga. Dia yang sponsor adik dia tu untuk belajar agama. Adik dia pelajar agama, abang tukang sponsor adik untuk belajar. Saya sebut pada tuan-tuan yang suka sponsor orang. Itu kelebihan yang Allah beri pada tuan-tuan. Allah jadikan kelebihan dia sampai dinampak oleh penjaga kubur tersebut. Akhirnya penjaga kubur ni letak jawatan jadi penggali kubur. Dia pergi belajar ilmu, tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala. Usia dia pada waktu tu sekitar 40 ke 45 tahun. Ada orang kata saya 40 lah, Allah, tak boleh masuk dah, kepala otak kita tak ngapa matan, tak masuk dah. Jangan kata gitu, tuan-tuan sekalian. Ada orang boleh jadi alim pada usia lebih lanjut daripada tu. Dan dia belajar bersungguh-sungguh dan jadi pencinta kepada ilmu sehingga menjadi ulama besar, min kibaril ulama di Syria. Ni, sama juga seperti mana Ibnu Hajar Al-Haythami. Ibnu Hajar, kenapa disebut dia ni alim macam mana? Dia asal juga macam tu. Belajar tak masuk. Belajar tak masuk. Akhirnya dia lari masuk dalam gua. Dia tengok gua tu dalam hari-hari menitik air kena dekat lantai gua tersebut, akhirnya lekuk. Dia kata kalau air setitik ni pun melekukkan batu, aku ni bukan air dan aku bukan batu. Maka dia belajar lepas tu sungguh-sungguh menjadi orang yang baik. Maka kita, tuan-tuan minta Allah, maksud saya adalah kita sebagai da'i ada mad'u kita di kalangan orang yang jahil. Yang mari surah Sokma ni semua dah pandai belaka dah. Kita nak tarik pula orang yang lain yang mari. Tadi saya duduk dengan Ustaz Azhar Idrus dengan Abang Din sekali tadi. Minum-minum nak. Duduk sekejap 4-5 minit, mari seorang bergambar. Mari pula bergambar. Kita pula rasa segang. Tak, aku tak ada seorang pun nak bergambar. Allah SWT. Anda ni siapa? Siapa sahaja cerita pula. Ni Pius Said. Orang tak kenal. Tak kenal. Saya kata tak apa, saya duduk depan lah Ustaz. Senang Ustaz nak bergambar. Yang mari tu pakai seluar pendek. Pakai ni, nampak? Itu kelebihan yang Allah beri pada tuan guru. Hebat. Ni orang macam ni. Dia tarik orang. Ada pakai tudung pun sekak tadi. Mari ambil gambar. Minat pada ulama. Yang ni kita nak tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, orang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga jenis bada'u yang tahu tapi dia tak buat. Bahkan dilawan pula Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni banyak berlaku dalam masyarakat kita. Orang yang kedebe lawan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni lah tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala yang paling suka, yang perlu kita bantras setuntah-tuntahnya. Sama ada dia kita beri pengajaran ataupun tuan-tuan Allah kita kembalikan dia kepada asal balik. Ramai orang di kalangan kita di luar sana jenis masyarakat macam tu. Dan juga ada juga mad'u kita di kalangan kafirin, orang kafir. Orang kafir jangan kita kesampingkan. Ada juga orang marah sebab dia berdakwah pada orang kafir, dia marah pula kita tak berdakwah pada orang kafir. Ada orang kemahiran dia berdakwah kepada orang non-muslim, orang kafir. Kita teruskan. Jangan pula dia condemn pada orang tak pergi. Sebab bukan semua orang boleh berdakwah pada orang kafir, bukan semua. Almarhum tuan guru ni Abdul Aziz, waktu jadi Menteri Besar Kelantan, saya ngaji di Kelantan Pulau Melaka ni 6 tahun ngaji Darul Anwar. Dia lah kadang-kadang tukar kebun, dia berkebun. Kadang-kadang bawa dia pakai kasut pai cukang, baju pagoda koyok kat atas bahu ni, dak pakai benda senapang tu, senapang patah dia. Kan dia terror menembak dapat peluru emas kan kat Mesir. Dia tembak tupa. Tupa boleh makan tak tuan-tuan? Haji, tupa boleh makan? Tak boleh? Boleh. Tupa boleh makan, tak makan mapuh tupa. Nak. Kita makan tupa boleh? Ni. Dia tak makan tupa. Ustaz ni Adli makan tupa. Dan Amba makan tupa dengan dia. Tupa boleh makan. Cuma janganlah makan, kita ada ayam, makan ayam dulu tak. Ni nak makan tupa pula. Tapi tupa boleh makan. Boleh makan. Sebab dia bagus. Dia makan buah, dia tak makan benda kotor. Ayam kotor tu kita makan juga.
Cuma ada satu pondok di Pasir Putih kena tutup sebab Tok Guru dia kata boleh makan tupai. Tapi demi Allah, Tok Guru tembok tupai, dia bagi Ustaz yang adli makan. Saya pun dijemput makan. Sedap apa? Macam arnab rasa dia. Try lah makan lepas ni. Dia buat kari sikit, goreng sikit. Power Ranger rasa. Saya bukan nak cerita tentang makan tupai tu. Saya nak cerita bagaimana dia ni tengah-tengah duduk kemah pokok ni, mari seorang non-Muslim, orang kafir. Dia tanya, mana itu menteri besar? Dia tak kenal tu menteri besar. Tak kenal. Dia kata, saya lah menteri besar. You kan menteri besar, dia kata. Mana terkejut dia? Masuk Islam dia dengan sebab akhlak dia. Akhlak saja. Ada orang masuk Islam dengan sebab tu. Ada orang masuk Islam dengan sebab kita ajak dia. Tapi kalau tuan-tuan ada kawan di kalangan orang kafir, jangan tak pernah ajak dia. Dosa tuan-tuan sekalian. Kita ada best friend, nama apa? Ling Guang Eng, contoh. Best friend. Memang best friend kita sungguh. Ajak sekali, Eng. Nama Eng ke ikut Ling Guang ke? Nak masuk Islam, ngucap sekali. Ngucap. Di Ipoh sana, tuan-tuan mati Allah SWT, tanya Ustaz Azhan Ishaq. Tanya Tok Guru Ustaz Suaiddin. Ada seorang toki kontraktor. Kalau tempat Ustaz Azhan ni, dia buat dulu, bayar kemudian. Buat dulu, bayar kemudian. Mana ada orang macam tu lah ni? Buat dulu, bayar kemudian. Kadang sampai setahun tak bayar. Macam Allah SWT. Ada duit ke Ustaz? Tak ada duit? Tak apa Ustaz? Tak apa. Kata Ustaz Suaiddin, kami jumpa ziarah dia baru ni, dia tu baiknya, dia tak Islam je lagi. Kalau dia Islam, Allah, syurga dah gamak dia. Punya baiknya, orang Cina ni. Kita Melayu dah tak? Kadang kedarah. Itu kita nak tukar tikar. Tukar pitu. Bayar 500. Sebab kita sayang kaum Melayu, bayar dah 500. Pas cerah, tak atas pitu. Kena kencing hidup-hidup. Bila kontak, tukar nombor. Ni orang Melayu. Ni keadaan yang berlaku pada kita. Kalau kita ada kawan di kalangan orang kafir, paling kurang sekali kita ajak dia. Saya ngucap sekali tak? Ngucap ataupun tak minat pada Islam ke? Apa kekurangan pada Islam? Kena cari. Tarik dia. Tapi kalau sepatah pun tak pernah, kalau dia dakwa kita, padam muka kita. Macam Allah SWT. Dia dakwa. Saya ada kawan seorang, nama Mamat. Tak pernah perkenalkan saya pada Islam. Di sekolah saya ada seorang guru lelaki India. Dia terbuka. Tapi tak ada kesempatan nak masuk Islam lagi. Itu terpulang pada dia lah. Kita perkenalkan Islam gini. Dia tanya korban macam mana. Dia tanya solat macam mana. Kita terang. Jangan pula orang kafir bila tanya solat macam mana. Mu sibuk apa? Mu kafir ya? Jangan apa gitu. Pas cerah dia tak masuk Islam, tuan-tuan sekalian. Kenalkan dia, tuan-tuan. Dan pula kita kalau orang nak masuk Islam, jangan sekat. Saya nak masuk Islam lah, boleh tak boleh? Tak boleh, kena pergi jabatan agama dulu, kena buat appointment dulu. Lepas tu baru boleh masuk Islam. Kau buat kering pun tak. Nak masuk Islam, dia ngucap cukup lah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu Muhammad Rasulullah. Tak ulang bahasa Melayu pun tak apa, Islam dah dia. Dah Islam tak perlu. Lepas ni, mu sebelum Islam aku nak khabar mu. Nombor 1, lepas masuk Islam, wajib sunat. Wajib sunat. Pas cerah tuan-tuan, lari lita pukang lingua sebab kena sunat. Nak sebut pada kita hadirin mati Allah SWT, jaga orang kafir, dia mad'u kita. Kita kena ajak dia. Dan kafir pula ada kafir harbi, kafir zimmi tu lain lah, mu'ahid dan sebagainya. Kita nak sebut kafir, memang kita kena ajak. Tapi tak semua orang mampu untuk mendakwah kepada orang kafir. Tak semua. Tak semua orang mampu. Tapi ada yang Allah bagi kelebihan pada dia, mampu mengislamkan orang. Itu kelebihan yang Allah beri pada kita. Ada juga orang kafir nipu pun ada. Dia jumpa kita minta tolong tak, saya kena halau oleh keluarga saya. Ayah saya orang bisnes besar, hebat. Kita punya kesian kat dia. Tak, ayah dia bisnes besar, mak dia kaya. Saya kena halau. Rupanya memang modus operandi dia, ngaku Islam, ngaku susah. Memang dia boleh ngucap, boleh. Itu jadi mata pencarian dia pula. Melebong orang, kecing orang. Orang tengok dia Islam, kesian dia, bagi duit 100, 200, kenyang dia. Ini berlaku pada masyarakat kita, hadirin mati Allah SWT. Yang terakhir sekali tuan-tuan, setiap kita sebagai da'i pasti ada halangan. Makin besar kita tugas, makin besar halangan yang Allah beri pada kita. Para rasul, halangan dia cukup hebat. Di kalangan para rasul ada ulul azmi yang paling kuat, Allah uji dia. Maka kita bukan para rasul. Para sahabat Rasul SAW pun Allah uji juga. Pada zaman Sayyidina Abdullah ibn Umar, siapa tak kenal Abdullah bin Umar? Anak kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab waktu nak wafat,
Dia cadangkan kepada para sahabat, namakan kepada saya pengganti saya lepas ni. Namakan pada aku pengganti aku siapa? Maka disebut, wahai Umar, Amirul Mukminin, Abdullah bin Umar sangat layak. Abdullah bin Umar sangat layak. Dia kata jangan bagi nama dia. Jangan nama dia. Kalau kita gak tuan-tuan Allah SWT, bagus, terbaik. Mu memang sehati sejiwa. Anak aku, memang anak aku terbaik. Dia kata jangan nama dia. Sedangkan Abdullah bin Umar, Nabi pernah sebut, ni'mal abdu, sebaik-baik hamba, Abdullah bin Umar. Kalaulah dia semayang malam sokmo. Hadis ni, kakak dia ataupun saudara perempuan dia, Sayyidatuna Hafsah, isteri Rasulullah, dengar hadis ni, dia bagi tahu kepada Abdullah bin Umar, wahai Abdullah, kamu dengar Nabi kata, sebaik-baik hamba ialah Abdullahmu kalau kamu semayang malam. Sejak daripada tu, kata ulama, Sayyidina Abdullah bin Umar tak pernah tinggal solat malam. Dan dialah, kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, dia ni kalau ikut sunnah Rasulullah sampai dikatakan Abdullah ini sudah gila. Sebab apa? Pada zaman Sayyidina Umar, ayah dia, ada satu ranting pokok yang telah ditebang. Kalau Nabi lalu kat situ, mesti Nabi tundukkan kepala dia. Sebab ada dahan yang Nabi kena tunduk. Ketika ditebang pokok tersebut, kalau Abdullah lalu dekat situ, tetap dia tundukkan kepala dia. Nampak? Punya ikutnya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cabaran dia siapa dia? Dia sempat di bawah pemerintahan Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Siapa dia Al-Hajjaj? Seorang panglima besar, lantikan dinasti Umawi. Al-Hajjaj ni terkenal dalam rekod tinta sejarah dia, seorang pemerintah yang cukup garang dan ganas. Ramai para ulama tabi'in yang mati dengan sebab dia, termasuk Sa'id ibn Jubair radhiyallahu anhu. Sa'id bin Ibn Jubair kena pancung depan dia. Dan termasuk juga sahabat Nabi yang mulia Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Tapi tuan-tuan kena tahu, Al-Hajjaj bin Yusuf ni, kata ulama, dia baca Quran tak kurang 17 juzuk sehari. Minta Allah SWT. Faham ke tak faham? Faham ke faham ni? Dia baca Quran kuat, deraka pada Allah pun kuat juga. Minta Allah SWT. Al-Hajjaj ni jugalah yang dikategorikan antara orang yang banyak membuka kota Islam. Tu sebab kalau cerita Al-Hajjaj ni, dia kena berhati-hati sikit cerita. Takut kadang-kadang ditambah-tambah oleh puak-puak Syiah. Namun setakat yang kita sebut pada tuan-tuan, dalam kitab contohnya Hayatus Sahabah, Maulana Zakaria Al-Kandahlawi menyatakan bahawa Sayyidina Abdullah bin Umar dibunuh disebabkan dia menegur Al-Hajjaj sebab khutbah lama sangat. Hei Hajjaj, adakah matahari nak tunggumu? Dia sound direct kepada Al-Hajjaj bin Yusuf. Siapa dia ni? Sayyidina Abdullah bin Umar, sahabat Rasulullah yang mulia. Ketika mana dia nak tawaf Kaabah, diriwayatkan Al-Hajjaj ni ambil kaca, letak racun. Terpijak oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, kena racun dan dia sakit gering. Walaupun dia yang letak racun, dia pergi ziarah juga. Dia kata, siapa buat kamu ni? Teruk sungguh dia. Maka kata Sayyidina Abdullah bin Umar, yang buat pada aku ni muat. Dia buat bukan orang biasa-biasa, tuan-tuan. Sahabat Nabi, semua wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang hebat. Saya nak sebut kepada tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala, para sahabat ujian ni lain pula. Ni yang berlaku pada kita. Dan kita para ulama, tengok ulama sekarang. Ulama diperkotak-katikkan oleh setengah manusia. Semakin kuat dia berdakwah, semakin kuat ancaman yang Allah Subhanahu wa taala, ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Maka kita ni orang awam yang biasa-biasa ni, kita patut sapaklah para ulama sebaik-baiknya untuk mencegah kemungkaran yang berlaku. Leni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak bergiat aktif dalam media sosial, sosmed ataupun medos ini, media sosial ataupun sosial media ni, tuan-tuan lihatlah suasana berlaku. Leni ada satu namanya Bigo. Bukan Bingo, Bigo ke Bingo gitulah. Anak-anak muda kita tak pakai apa, perempuan cabuk. Dia dapat duit kot Bigo tu. Dia dapat duit kot situ. View tinggi, dapat duit banyak. Ni berlaku dalam masyarakat kita. TikTok sekira baca Quran, joget. Dia hina agama Allah. Tu berlaku di Indonesia. Malaysia, jakit sikit. Dan banyak, tuan-tuan. Jangan, bukan saya suruh tuan-tuan download Bigo tu. Tapi kalau nak tengok, boleh tengok. Baru ni anak Datuk Seri Zahid Amidi, saya kenal dia.
bukan politik. Sebab dia NGO kuat. Dia atas saya. Dia kata, Ustaz tengok ni. Telegram gay se-Malaysia. Se-Malaysia ni setiap negeri Terengganu pun ada, tuan-tuan kena ingat. Ada grup gay Terengganu. Patah Timur, Utara, Johor, ada belaka. Saya pun masuk, berok masuk. Bukan nak jadi gila, nak tengok siapa. Ada juga kita kenal ustaz-ustaz yang masuk juga dalam tu. Sebab nak selidik apa benda. Namanya Geng Pedang. Pedang lah. Geng Pedang Perak ke benda gitulah. Saya sebut dalam Instagram saya. Kita masuk nak tengok apa benda dia bincang. Ni keadaan yang berlaku dalam masyarakat kita, tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala. Tu sebab saya sebut kepada pemerintah, tolonglah bagi komunikasi, tolonglah serius bab ni. Tolong serius, tolong bantu kita. Sebab tuan-tuan, kita umur tak panjang. Saya 38. Kalau rekod mak saya meninggal umur 45. Mana saya ada 7 tahun lagi. Kalau rekod ayah saya 78 ke 73 umur dia, maka panjang lagi umur saya. Yang kita risau anak kita tu. Anak saya 5 orang, target 11. Dah orang cetak dah rasa. Nak 5 orang lah ni. Umur paling tua 14 tahun, paling kecil umur tak sampai setahun lagi. Panjang lagi umur dia. Kalau zaman 2020 ni dah orang cetak dah, tuan-tuan boleh bayang tak zaman akan datang macam mana. Ni anak kita 2 tahun, 3 tahun main handset lah. Anak saya Fatimah, Syarifah Fatimah, umur 3 tahun. Cakap masalah, tuan-tuan sekalian, kok internet dia belajar. Tadi saya balik, hantar Abadin lambat sabar. Dia saya naik balik kat bilik. Dia pun tanya, where are you going? Sudah. Dia kata, bila mau belajar? Dia belajar benda tu. Dia belajar. Kok internet aja. Bayangkan benda lain boleh dia belajar lagi, tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau benda ni tak tapih awal-awal lagi, Bigo tak diharamkan, TikTok tak diharamkan, tuan-tuan tengoklah macam mana akan berlaku 10 tahun, 20 tahun akan datang. Ini kita sebut sebagai zaman fitnah. Moga-moga Allah menjauhkan kita, tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan yang Nabi ajar pada kita salah satunya, jangan lupa amalkan bacaan suratul Kahfi 1 sampai 10 ataupun 10 ayat terakhir. Amal, tuan-tuan sekalian. Hari Jumaat baca sepenuhnya, hari biasa amalkan supaya kita dapat berjidal, berlawang, berdebat dengan Dajjal kalau dia muncul sekarang. Sekarang tak muncul lagi. Dia hantar anak cucu dulu keluar untuk berdebat. Yang ni pun kita dah cetan dah, tak tahu macam mana bapak segala Dajjal akan muncul satu masa nanti. Moga Allah selamatkan kita semua, insya-Allah. Jadi sekadar tu macam Allah Subhanahu Wa Taala yang dapat saya sampaikan. Moga-moga Allah menatijahkan kita natijah yang baik di dunia dan di akhirat. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.